Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif karasallahu sirrah. Tadi kita bincang apa? Dia panggil tauhidul am. Yang ni kita bincang pula tauhidul khas. Ilmu tasawuf dia panggil apa? Tauhidul khas. Tauhidul am kita bina dia dengan apa? Dengan dalil dan burhan. Membina dalil, burhan untuk menisbatkan. Adapun tauhidul khas dia naik atas sikit lagi. Dia membina apa? Mukasyafatul qalbi, pembukaan rohani dia dengan Allah Ta'ala. Apa kerja dia? Dia kena bersihkan dalaman. Yang tadi kita bersihkan pahaman, akidah. Yang ini kita bersihkan pandangan nur dalam kita itu, supaya lebih hampir dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sekarang kata tuan pengarang, kata ada pun masyaikh, jamak daripada syaikhun, mana syekh-syekh yang memimpin tariqah sufiyah. Tariq mana di jalan, tariqah ke mana jalan. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha ma musilah. Fa syari'atun ka safinatin wa tariqatun kal bahri summa haqiqatun durun walah. Sesungguhnya jalan yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, syari'atun, ada syariah. Apa makna syariah? Antak budahu ay zahiratan, kamu sembah akan Allah secara zahir. Maka ini perlukan ilmu usuluddin tadi, dan perlukan ilmu fiqh supaya amalan tetap tepat dengan hadis-hadis sahih, dan perlu kita berpegang kepada mazhab, mazhab-mazhab yang muktabar, sama ada Maliki ke Hanafi, Syafi'i ke. Jadi kita di sini dah cukuplah mazhab Syafi'i. Dan kalau di Melaka kita ambil tauliah pun disyaratkan mengajar dalam mazhab Syafi'i. Senang. Dia tak suruh baca Wahabi tadi, Syafi'i itu. Itu maknanya mazhab zahir. Ada pun yang kedua, tariqah. Apa makna tariqah? Antak sudah, bahawa kamu qasad, qalbi kamu tu menghadap betul dengan Allah Ta'ala. Sebab tu segala urusan adalah qalbi. Al-umur bimaqasidiha. Kata Al-Imam As-Suyuti dalam kitab besar Al-Ashbah wa Nazair, dia awal sekali al-qaidatul ula al-umur bimaqasidiha. Kaedah fiqh yang pertama dibentangkan oleh Al-Imam As-Suyuti, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Kalau di Mesir dibuat master kita tu, rujukannya. Apa kaedah awal dia? Kaedah fiqh dia. Al-umur bimaqasidiha. Segala urusan kita bergantung dengan qasad. Maqasid mana? Qasdun, maqasid jamaah ni. Mana segala qasad dia kontrol. Mana nak pergi? Kita buat ibadat, ke mana pergi kan? Sebab kalau kita tengok, seram rasanya bila membaca hadis hijrah nabawiyah. Dalam hadis hijrah tu kan Nabi kata apa? Innamal a'malu binniyat likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih, hadis sahih Bukhari Muslim. Sungguhnya segala urusan bergantung dengan qasad dan ni. Siapa yang berpindah daripada Mekah ke Madinah bersama Nabi, itu satu peristiwa hijrah yang besar kerana Allah dan Rasul, maka diterima oleh Allah dan Rasul. Siapa berhijrah nakkan dunia, dia dapat dunia, dia tak dapat reda tu. Siapa nak hijrah kena perempuan, dia dapat menikah yang kihuha. Sebab ada satu kes ketika itu, seorang di Mekah, sahabat, dia nak bernikah dengan perempuan di Madinah. Jadi kita naik bas semua berjam, dekat 7 jam ni. Bayangkan kami jauh, dulu tak ada kenderaan berenjin, nak naik kuda dan naik unta pun jauh, merentang lautan padang pasir. Jadi terkenala, bila ada hijrah, ada join sekali. Tapi dia join tu kerana dia nak bernikah, bukan atas nama hijrah. Maka Nabi kata, siapa nak akan bernikah yang kihuha, dia dapatlah nikah. Hari hijrah dia tak dapat. Kalau zaman Rasulullah SAW, Rasul yang paling hebat masih ada, pun niat boleh terbalik. Zaman kita tu tak cerita lah. Zaman kita dah hujung-hujung nak kiamat ni kan. Rasul dah tak ada, sahabat dah tak ada, tabi'in dah tak ada, para-para hebat-hebat semua dah tak. Yang tinggal kita ni lah. Bayangkan berapa jauh dah kita. 1400 lebih dah, jarak jauh tu. Kalau zaman Nabi hebat tu pun ada lagi yang terpusing niat. Kalau zaman sekarang tu saya cerita lah maknanya. Sebab memerlukan kita betul-betul meneliti perkembangan rohani tadi. Man lam yatagharan bi hadzal ulum mata musiran ala kabair wa huwa la ya'lam.
Siapa yang tidak betul-betul memantau perkembangan rohani dia ni, maka dibimbangi dia mati dalam keadaan mengekalkan dosa yang besar-besar, wa huwa la ya'lam, pada dia tak perasan. Ya, mereka terik nyamu boleh terpanjat. Mana amal aku dah habis. Buat amal yang tak ada, kosong. Sebab apa? Qasad tadi dah lari. Itu satu. Bila qasad dijaga, betul-betul dia bulat kerana Allah Ta'ala, maka dia pergi pada hakikat. Apa makna hakikat? Antashhadah, bahawa kamu dibukakan kalbi. Ibarat kalbi kita ni cermin penuh dengan debu, tiba-tiba kita lap dia. Oh, dah nampak terang. Lap lagi, oh lagi terang, lagi sedap memandang bila dia clear. Ya, kita kalau pergi pam minyak pun sementara tu orang tukang kerja dia lap kan. Wah, terang sikit, sedap sikit, bawa dah terang. Itulah kalbi. Bila hati kita ni terlap dia betul-betul dengan taubat, dengan istighfar, dengan zikrullah, dengan muraqabah, musyahadah, masya-Allah, ya, dia punya kelazatan dia dengan Tuhan tu akan diberikan Allah Taala. Rahsia-rahsia banyak dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya bila dia betul qasad, hati dia bersih, maka dia akan dibukakan. Yang disebut dalam hadis sahih oleh Nabi SAW, anta'budallaha ka'annaka tarah. Sampai tarak kamu beribadat sampai seolah melihat. Maksud dia apa itu? Itu disebut dalam makam musyahadah. Kalau tidak pun diturun bawah sikit, ya, maknanya fa in lam takun tara fa innahu yara. Itu hadis sahih. Ya, makna fa innahu yara. Mana raqib annallaha yara. Muraqabahkan, ya, buka keperasanan kalbi kita, annallaha yara, bahawa Ta'ala sentiasa memerhati. Ya, al-basar sifatun min awsatillah. Basar, sifat melihat Tuhan ni salah satu sifat dia yang banyak, yang tak tinggi banyak. Basar, takluk dia pada semua maujud termasuk kita. Dan penglihatan Allah Ta'ala pada kita bukan ada bertime kan, seminggu sekali ke, 2 minggu sekali ke, 1 jam, tak, full time. Tak ada satu insan, tak ada satu makhluk yang terlepas daripada inkishafil basar, sentiasa terdedah. Jadi kita nak beri keperasanan tu, ya, syuur qalbi dipanggil keperasanan. Sebab kita bimbang takut kita buat tak perasan. Sebab mursyid saya dia pesan, kau jangan buat tak perasan dengan Allah Ta'ala. Oh, dia cakap tu dera darah kita. Ya, kau jangan berani-berani nak lupakan Tuhan ni. Ya, tu tuan guru saya lah, dia kata kau jangan berani-berani nak lupakan Allah, dia kata, dan kau jangan buat tak perasan dengan Tuhan. Ya, ini keperasanan. Lepas tu bila perasan ada, nur syuur tu bila ada dalam kalbi insan, dia akan ada satu injizab, terkejut, kesadaran tu akan ada. Contoh tuan-tuan di pejabat, saya buat contoh di pejabat, dan biasa petugas kerja biasa, dia tahu bos datang lewat. Jadi bos lagi nak tengok, dia datang awal. Dia datang awal, dia tengok daripada atas, tengok, wah, pekerja dia, wah, main-main dia bekerja kan, tak kerja sungguh. Tiba-tiba seorang tadi perasan, nampak bos tengah tengok, dia perasan dia berubah tak? Berubah, dia tengah bergurau senyap tu. Tadi tengah bergurau, dia senyap pasal, dia pun tunjuk tu. Dia tunjuk tu belakang tu. Oh, lain pun nampak semua senyap. Buat apa? Perasan. Itulah kalbi insan. Bila dia perasan Allah Ta'ala melihat dia, confirm dia takkan tersasar tempat lain. Tapi bila dia buat tak perasan, kita kalau anak buat tak perasan, kita marah. Anak kita boleh jampat, kemudian dia ukur dia buat tak perasan, budaknya pelompang. Ya, kau tak nampak aku depan ni. Kita pun marah, korang hajar, kau buat tak perasan aku dekat depan tu. Kita dengan anak, ini kita hamba, abdi dengan Tuhan. Dan penglihatan Tuhan tak pernah putus, sentiasa. Tu Rasulullah kata raqib, itu kita muraqabah. Dan taraf ini dinaikkan iman yang kita sebut Nabi SAW, afdalul iman an ta'lamallaha haitsu ma kunta. Iman yang paling afdal ialah kau sedar Allah Ta'ala di mana sahaja kamu berada. Ya, di rumah, di pejabat, di mana, di laut, di mana, semua full time, fi kulli lamhatin wa tiap-tiap kelipan mata wa nafas kau billah dengan Allah Ta'ala. Ini membina apa? Kekuatan dalaman supaya dia lebih hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini satu perkara yang sangat penting untuk apa? Membasmi kelalaian. Sebab kelalaian hati dengan Ta'ala itu punca asal kerosakan, ya. Hati kita dengan Allah Ta'ala asal dia punca. Al-ghaflah aslu jami'ul afat.
Al-ghaflah, kelalaian ni dia panggil jami'ul afat, asal segala penyakit kerosakan kalbi itu dia panggil ghaflah, lalai. Adapun lawan dia apa? Lawan hudur, hati sentiasa hadir, itu aslul jami'us saadat. Asal segala kebahagiaan kita dengan Allah Ta'ala rohani kita ialah al-hudur, hati kita sentiasa hadir. Sebab tu dalam bab zikir Quran kata apa? Zikran katsira, zikir yang banyak. Sebab kita tembak zikir kita macam kita lap cermin lah. Kita mandi kan dalam bilik air, sabun kena kat cermin. Kita tengok cermin orang tak nampak dah. Kita lap kali kuat, lap akhir pum terang. Wah, sedaplah kita memandang. Ya. Begitulah qalbi insan. Jadi bila rajin kita lap dia, insya-Allah dia makin terang. Maka ada pun masyayikh tarekat khalwatiyah. Ya, dia satu tarekat yang tarekat khalwatiyah. Dia tarekat di Malaysia ni yang banyak ya. Ahmadiyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Samaniyah, ya. Adalah paling tarekat. Kalau pergi luar negara banyak kan, Mesir, Sirah semua. 40 lebih tarekat yang mana diakui oleh ulama-ulama besar dunia. Tarekat di mana jalan amalan yang bersanad. Mana kita ambil zikir tu daripada guru kepada guru sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau kita tak ada sanad, itu zikir dipanggil zikir ya, zikir hasanah. Apa makna hasanah? Zikir dapat pahala besar, pahala tanwi. Tapi kalau zikir tarekat ditambah, bukan hasanah, dia ada tarakki, mana mengubah peringkat kedudukan hati. Daripada hati itu gelap jadi terang. Daripada kedudukan hati itu jauh dia dekat. Itu maksudnya. Ya, daripada lalai kudur dekat. Sampai ada mana pembukaan yang kita nak, betul-betul nikmat paling besar bila dibukakan kalbi kita dengan Ta'ala. Wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila Tuhan buka, tajallikan kalbi insan, dikenal betul siapa Tuhan. Ya. Sebab apa rahsia tuan-tuan? Kenapa rahsia paling besar kali? Ma'rifat akan Allah. Quran kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Hadis Nabi kata awwaluddin ma'rifatullah. Ulama kata pula dalam kitab mereka apa, di antara awal wajibil 'alal insani ma'rifatul ilahi biistiqam. Awal yang wajib bagi insan makrifat akan Tuhan. Apa sebab? Sebab rahsia sendiri. Sebab kalau insan tu dia kenal siapa dia Allah dengan sebenar-benar kenal, masya-Allah, confirm kalbi dia akan terlalu rindu dengan Tuhan. Ya. Dan perjalanan rohani dia akan lanjut. Ya. Mana jalan kami tarikuna tarikul mahabbah, jalan kami membentuk kerinduan kasih yang kuat. Al-khali an-syaq muakhad, orang yang kalbi hati dia kosong dari rindu ke Tuhan, orang tu akan jauh corot ke belakang. Ya. Satu cerita dulu kan, budak bila dia budak sekolah rendah, dia ada apa, merentas deh. Jadi satu orang tu, budak tu dia orang nak balik pun sampai. Pada nak balik siap dia belum gini. Dia orang kata, kenapa kau lambat tau? Tak minat dia. Tak minat. Sebab benda tu tak ada dalam kalbi. Tak minat. Lepas tu jalan biasa. Kalau dia minat, cacat dia. Jadi kalbi kita nak sentap dia cepat ke Tuhan. Pertama dia kena kenal. Lepas tu istilah Melayu kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Baik. Sekarang cinta di kalbi ni, kaedah ni kan, jubilatil insan yuhib ila man ahsana ilaih. Tuhan jadikan manusia ni, diperangaikan manusia, dia akan jatuh hati cinta kepada man ahsana ilaih, orang yang banyak buat baik dengan dia. Ya, orang banyak buat baik dengan dia. Apa ada dia support kita, apa kita nak dia bagi, itu masalah dia tolong, dia ambil perhatian kita, cukup semua dia bagi. Ya, maka hati kita jatuh tak? Suka dengan dia, ni baik betul orang ni. Sekarang tanya, siapa lebih daripada Ta'ala dalam perkara ini? Siapa lebih daripada Allah dalam perkara ini? Ada kita siapa taksis? Dia. Nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmat Tuhan jadi pilih kita jadi hamba sementara, menumpang di bumi dia sementara, melantaikan bumi, beratapkan langit sementara ni, dia pilih itu pun dari rahmat dia masuk senarai. Orang kata masuk senarai dalam taksis azali, kita ni jadi penghuni sementara. Dia letak pula umur kita berapa, dia letak 50, 60, 100 ke apa, kat mana kita duduk, di mana kita, semua. Dan tidak ada satu perkara yang terlepas daripada dia.
Sehingga kalau nikmat pula kita kira, Quran bentangkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau mu nak kira nikmat Tuhan, tak ada manusia boleh kira. Nikmat dalam bentuk i'ta, dia beri tu hari-hari. Sebab tu kita makan baik, kita minum pakai segala, jangan lupa ke dia. Ya, sebab dua perkara tu dituntut kita kenal. Ya, mata a'taka ashhadaka birra wa mata mana'ak ashhadaka kahra fa huwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Bila mana Tuhan beri kita nikmat, sebenarnya pun tuan, kita makan banyak kan puluh tahun ni. Makan baik, minum baik, pakai macam-macam nikmat Tuhan kita guna ya. Jadi sekarang apa sebenar yang Tuhan kendaki? Mata atak ila ashhadaka birrah. Tuhan ulur tu supaya kita perasan nama dia Al-Bir. Dalam i'ta pemberian dia tu ada terkandung nama dia di situ Al-Bir, pemberi nikmat yang paling hebat, Allah Taala. Satu. Yang kedua, mata mana'at, bila dia blok. Orang dapat, kita tak dapat. Orang sehat, kita sakit. Apa sebenarnya? Tuhan nak seksa kita? Bukan. Sebenarnya apa? Ashhadaka kahrah. Dia tayangkan supaya kita pandang nama dia Al-Qahhar, yang maha keras. Dia kata sakit tak ada jawab dia tak. Dia kata mati, mati. Walaupun dia doktor pakar. Tuan dia dengar satu video, Ustaz dia cerita kan, adakah dengan sebab hisap rokok ni umur kita panjang atau pendek? Jadi Ustaz tu pun jawab, kata satu hari dia ada satu cerita, dia duduk kedai kopi, pakcik tu umur dia 80 tahun lebih kan? 80 tahun lebih. Dia hisap rokok tu, kau kat kedai kopi sampai 4 batang satu gelas air. Dia kuat hisap rokok tapi dia kajian baca Quran kat kubur. Setiap hari dia pergi ngaji kubur, saudara dia ngaji kubur. Jadi satu ustaz tu berbual dengan dia, tanyalah dia, hisap rokok ni dah berapa tahun? Cerita lah, dah borak-borak. Kejap lagi betulan satu orang doktor tu, kawan ustaz duduk kat dia depan. Wah, dia hisap rokok, dia sembuh. Habis doktor tu mengelak doktor kan, takut hisap rokok. Habis dia buat lah cerita-cerita. Dia cerita ringkas dia. Lepas tu tak lama, pakcik yang umur 80 tahun ni, dia mengaji kubur kan, apa nama, doktor yang dia tadi umur 40 tahun lebih. Jadi maknanya bukan kata, maknanya umur tu ya ditentukan oleh apa tak, hakikat dari Allah Taala. Tu makna jaga kesihatan, jagalah, jangan kita bantai rokok. Doktor kata kena penyakit ni elakkanlah. Tapi nak ceritanya kurniaan Tuhan semua. Walaupun begitu umur dia panjang-panjanglah dia kan. Kalau kita pendek, kita jaga macam mana pun, sihatnya bam, dia bantai lori kat sini, dia mati. Jadi dua keadaan, dia beri kita kenal, dua-dua tak boleh pakai ni. Dua-dua tak boleh pakai. Dia nak dua tetap. Tuhan uji dia dengan senang pun dia tak beranjak, Tuhan uji dengan susah pun dia tak beranjak. Sebab apa? Dia kenal Tuhan dalam dua keadaan. Ya, Tuhan beri, dia pandang Al-Bir, nama Tuhan. Bila Tuhan blok aja, dia pandang Al-Qahhar, nama Allah Ta'ala. Jadi tiap-tiap keadaan dia mengenali yang tu yang Tuhan nak. Tuhan nak biar kita kenal dia. Uhibbu an u'rifah fa khalaqal khalaq. Aku kasih, aku dikenal, sebab tu aku jadikan manusia. Lepas tu Ibn Abbas tafsirkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat. Apa makna liya'budun? Untuk ibadat, apa makna ibadat itu? Tafsir Ibn Abbas, liya'budun bermakna liya'rifun, supaya mereka kenal akan aku. Sebab rahsia pengenalan dia akan menimbulkan apa? Mahabbah. Yang bila kenal Tuhan, Masya Allah ya, confirm dia akan kasih kuat dengan Ta'ala. Sebab segala-galanya adalah kurnia daripada dia, segala-galanya pemberian daripada dia. Allah. Jadi memberi talqin muridnya dengan 7 isim, 7 nama Allah Ta'ala ya. Sebab ismu Asma'ul Husna ni seolah-olah kita baca kurang-kurang pun sehari sekali ya. Nak baca masa sahur ke, nak baca lepas subuh ke atau lepas maghrib, ikutlah mana kurang-kurang sekali. Kalau baca banyak lagi baik kan. Mana kita menyebut isim, nama-nama Tuhan yang semua tu, kalau kita tengok 99 asma' Tuhan, tiap-tiap saat ada dia tajalli kan. Kita dapat rezeki, siapa nama dia? Ar-Razzaq. Dia beri lebih pula, tu nama dia Al-Basit ya. Tak ada lagi, tak semua daripada dia ya. Kemudian kita tarik pula, tu nama dia Al-Qabid, dia juga tarik, dia ulur, dia tarik dan seterusnya ya. Penuh Tuhan tajallikan nama-nama dia, maka sila pandang atau maksudnya.
Sini buat 7 pun dah besar dah ni, ya. Ya telah tersebut dahulu seperti yang disebutkan oleh Syekhuna Al-Waliul Kamil Al-Mukammil Sayyid Syekh Muhammad Samman, ya, Al-Madani. Ini mufti negeri Madinah dulu, ulama besar, wali besar ni. Dalam kitab yang bernama An-Nafahatul Ilahiyah fi Suluki Tariqatul Muhammadiyah, maka adalah mereka itu memberi talqin, mana dia berikan ijazah ataupun bai'ah atau talqin akan murid mereka itu, padahal ia dalam nafsu amarah, nafsu itu tengah kuat lagi kan. Maka tembak dengan zikir apa? La ilaha illallah. Banyakkan zikir apa? Sebab Nabi kata jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Tajdid, maintain iman kamu tadi dengan banyak menyebut kalimat tauhid. Dan padahal ia dalam nafsu lawamah. Ya, nafsu lawamah ni biasa macam kita lawamah, lawamah ni nafsu mencela kejahatan. Oleh kerana dia rajin mendengar ayat Quran, hadis Nabi, dia semangat dia tu nak lebih baik, tapi kadang-kadang dia terjatuh. Dia terkena maksiat, lepas tu dia cela diri dia taubat, bangun balik. Lepas tu jatuh balik, dia taubat balik. Itu dia panggil lawamah. Tu nafsu yang kedua, Jadi kita nak kenal diri kita, makna peredaran nafsu kita tu. Dengan zikir apa? Allah, 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 tembak supaya sampai kepada tauhid af'an. Ya, sebab Tuhan sebut dalam Quran, wazkuri isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wazkuri isma rabbik, sebut oleh kamu akan isma rabbik, nama Tuhan kamu. Coba nama Tuhan kita? Allah. Ini nama paling besar tadi. Ismu zat. Ada pun Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Mu'ti, itu semua nama ismu sifat, nama sifat. Sebab tu Allah dipanggil apa? Sultanul Asma. Ya, raja, kalau kita raja segala nama tu yang paling besar. Ataupun dipanggil Sultanul Azkar, ya, raja segala zikir. Kita gunakan kalimah ismu mufrad, ismu zat. Allah dia menuju kepada mana zat Tuhan yang maha agung. Tembak di kalbi kita ni kan, supaya apa? Karat-karat kelalaian itu tanggal, insya-Allah. Bila dibukakan, kita akan rasalah kenikmatan, kelazatan. Sekira-kira tiada melihat akan segala perbuatan melainkan perbuatan Allah. Sampai tuan-tuan boleh perasa, ya, kita berjalan, kita nak tanya satu je, ya, kita jawab sendiri, ya. Kita semayang tadi dengan kita ke dengan dia? Kita semayang maghrib tadi kan nak semayang isyak kan. Kita semayang tu dengan kita ke dengan dia? Ya, kita semayang, ya, kalau dengan kita itu faul lagi, mesti dengan dia. Ya, billah, dengan dia. Kalau kita tanya siapa gerak kita, Allah, semua kita tahu kan, tapi rasa ni dan sufi ni nak buang keperasaan dengan kita tu, buang, biar perasan dengan dia, ya. Itu sebab dia tembak Allah, Allah, Allah apa? Mawjud. Allah yattasi bi sifat kamal. Allahu yudabbir. Ya Allah, makna dia mentadbir, dia pung kita tembak, insya-Allah terasa perbuatan dia. Sampai satu peringkat bila dibuka, tuan-tuan berjalan melangkah terasa af'al daripada Allah Taala. Sekarang kita bercakap, kita melihat, kita mendengar, berjalan, duduk, bangun dengan sebab apa? Ya, dan jasad kita satu masa tu dia tak boleh melihat, dia tak boleh mendengar, dia tak boleh bercakap, dia tak boleh berjalan, takut. Sebab apa? Sebab apa kan? Mufarraqatur ruh anil jasad. Bila Tuhan pisahkan roh dan jasad, habis tak ada, dia keluar je. Ini maknanya apa? Iring dia tu dengan apa? Ismu zat, supaya dia terang cermin kalbi, dan semakin ada kelazatan akan diberikan oleh Allah Taala, insyaallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Maulana Muhammad. Inna khairal Qur'an. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Karim ya